Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua menonton Dialog Anak Muda. Istimewa untuk minggu ini kami bawakan siaran ataupun rakaman ini daripada PKNS Uptown Shah Alam di Seksyen 24 Shah Alam ini, dan sudah tentu sesuai sangatlah lokasi yang kita pilih untuk segmen ataupun pada minggu ini, kerana Shah Alam ini sudah tentu melihat kepada betapa popularnya kawasan Shah Alam ini dengan dikenali sebagai pusat ilmu. Terletaknya Universiti Awam, IPTA, Universiti Swasta IPTS dan juga kolej-kolej komuniti. Selain pada kita melihat dia sebagai pusat ilmu di Shah Alam ini, kita juga ingin melihat kepada betapa sibuk dan juga rutin ekonomi yang ada di Shah Alam ini yang terkait dengan kelompok ataupun golongan anak muda. Kerana di sini bukan sahaja sibuk sebagai pusat bandar bagi negeri Selangor, tetapi kita melihat kepada betapa sibuknya kawasan-kawasan perindustrian yang ada di negeri Selangor dan khususnya di Shah Alam ini. Jadi untuk minggu ini, apatah lagi kita bercakap tentang menjelang musim pilihan raya negeri PRN, kerana Selangor adalah salah sebuah negeri yang akan mengadakan pilihan raya negerinya sendiri. Jadi untuk waktu ini ataupun di segmen pertama ini, kami saya nak bersama dengan 3 wakil anak muda. Saya akan ada daripada wakil daripada Mahasiswa Keadilan Malaysia. Kita akan ada bersama dengan seorang lagi mahasiswa luar negara dan seorang lagi wakil daripada pengarah Jabatan Pilihan Raya, Timbalan Pengarah Jabatan Pilihan Raya Armada Bersatu Malaysia. Baik, kalau salah betul saya, Uzair? Ya, betul. Uzair Fazli, pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia yang juga mahasiswa di Universiti UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sebelahnya ialah Wan Myo Nakiuddin, Timbalan Pengarah Jabatan Pilihan Raya Armada Bersatu Malaysia, dan seorang lagi salah satu bunga dalam kelompok ini, Charmaine Cheong, mahasiswa luar negara. Okey, terima kasih bersama Dialog Anak Muda. Kita sambil kita nak temu bual ni, kita berjalan-jalan lah. Okey, mungkin saya nak tahu bagi mereka antara Wan Myo, Charmaine dan juga Uzair, siapa yang pertama kali pada pilihan raya umum yang lepas, PRU 15, yang pertama kali melaksanakan tanggungjawab atau mengundi? Saya rasa Wan Myo dah pernah. Second time. Okey. Mungkin kita nak tanya bagi yang pertama kali yang mengundi. Mungkin boleh kongsi, Uzair, mungkin kongsikanlah sikit pengalaman melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi pada PRU 15. Sebelum kita nak cerita pasal PRN ni. Ya, saya merupakan pengundi yang pertama untuk mengundi di pilihan raya umum yang lalu. Jadi apabila pertama kali untuk mengundi, dia menjadi agak excited lah. Kita excited untuk mengundi sebab kita dapat terlibat sama dalam pesta demokrasi ini, dan kita terlibat sama dalam proses untuk membentuk kerajaan. Jadi bagi saya, kita memang betul excited dan balik itu dengan perasaan yang memang betul nak mengundi lah dan pilih. Charmaine mengundi Saya mengundi di London. Di luar negara, jadi melalui Unipos? Ya, betul, melalui pos. So saya memang excited lah nak mengundi sebab ni first time saya dapat mengundi. Malang tak dapat mengundi kat Malaysia. Okay. Tapi saya mengundi secara pos. Saya daftar online and saya dengan group of Malaysians yang kita ada dekat sana sebab ada kumpulan yang pergi ke London sekali. So kita pun cubalah convince ada Malaysians untuk undi secara pos. Okey, jadi untuk pilihan raya negeri yang akan datang ni akan mengundi di? Saya akan mengundi di Malaysia. Di Malaysia. Maknanya bukan undi pos ataupun secara fizikal? Bukan, undi secara fizikal. Undi secara fizikal. Ya. Di kawasan? Kau boleh share? Di Kampung Tungku. Di Kampung Tungku. Uzair? Di Dun Bertam, Pulau Batas. Pulau Pinang? Ya. Okey, belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi tapi akan melaksanakan tanggungjawab ni di Pulau Pinang. Okey. Untuk Wan Myo, ini saya rasa bukan kali pertama, dah 2 kali tadi katakan? Kali kedua, tahun lepas punya pilihan raya umum is the first time. Okey. Saya undian kali kedua. Last was 2018. Okey. Dan kali yang kedua tu yang menariknya saya mengundi dan saya bertanding. Oh, okey. So untuk pilihan raya negeri ni akan dah mengundi settle dan lah akan bertanding? Tak. Okey. Negeri saya dah selesai. Okey, negeri dah selesai. Okey. Jadi saya nak beri fokus kepada selain daripada kita melihat kepada pilihan raya umum itu dah lepas, itu nanti kita ceritakan, dan kita nak beri fokus kepada pilihan raya negeri yang akan datang. Tapi saya kira apabila kita bercakap tentang anak muda dan juga pilihan raya seperti Uzair dan juga Charmaine dan juga Wan Myo, mengundi di kawasan lain tetapi belajar ataupun mencari rezeki bagi setengah rakan-rakan lain juga di kawasan yang lain. Mungkin Uzair dahulu.
apa yang akan menjadi motivasi kali pertama dah mengundi pada periode umum ke-15 yang lepas? Adakah perasaan ataupun motivasi yang sama akan berlaku pada pilihan raya negeri ini untuk Uzin dan juga rakan-rakan lain? Ya, bagi saya untuk bagi anak perantauan, kita memang sentiasa memerhati perkembangan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri khususnya. Jadi dalam pertimbangan sebagai anak perantauan, kita juga akan melihat apakah inisiatif yang dibuat oleh kerajaan negeri untuk anak perantauan, khususnya untuk mahasiswa yang duduk di luar negeri Pulau Pinang. Sebagai saya dari negeri Pulau Pinang, jadi saya tengoklah. Dan saya boleh katakan bahawa kerajaan negeri itu pertimbangannya, which is dari segi inisiatif dan juga apakah langkah daripada kerajaan negeri. Kemudian kalau kita pergi ke arah yang lebih spesifik, iaitu di DUN saya, kita juga akan tengoklah macam mana kredibiliti calon-calon itu nanti, dan juga kalau penyandangnya daripada kredibiliti itu, dan kita nilai dari segi tawaran manifesto mereka. Jadi saya fikir saya juga bermotivasi dan juga excited untuk mengundi PRN kali ini. Okey. Sebab kita nak pilihlah wakil kita. Okey. Anak muda ni dah semangat cerita pasal manifesto tapi kita tinggal dulu belakang kita begitu cerita. Syamil mungkin boleh kongsikan. Mungkin ada rakan-rakan lain yang mungkin akan menunaikan tanggungjawabnya. Pastinya ini adalah satu tanggungjawab. Daripada Syamil dan juga rakan-rakan yang berada di luar negara, adakah mereka juga akan merasa excited juga ataupun teruja yang sama, motivasi yang sama akan melakukan tanggungjawab di pilihan raya negeri kali ini? I can't speak for semua pelajar yang berada di luar negara sekarang, tapi untuk saya personally, saya walaupun saya sekarang sedang belajar di luar negara, saya berasal dari sini. Saya membesar di tempat di tempat mana saya besar, iaitu Petaling Jaya, Kampung Tungku. Dan saya rasa, dan seperti anda cakap, bertanggungjawab terhadap tempat di mana saya membesar, di mana saya ada banyak ahli keluarga yang tinggal di situ, saya ada banyak orang yang saya membesar dengan di situ, dan mereka tidak keluar negara. Dan saya rasa bertanggungjawab untuk sebagai rakyat Malaysia melaksanakan tugas saya untuk mengundi lah, walaupun saya tidak berada di situ untuk melihat macam I'm not there to experience I'm not there to experience the changes, but I would like to be a part of the change lah. Saya tak nak cuma bagi tanggungjawab tu kepada orang yang berada di negara. I pun kena bertanggungjawab lah melaksanakan tugas mengundi saya. Okey, dan itu antara sebab anda nak undi secara fizikal untuk kali ini. Wan Mio, ini adalah keterujaan yang refleksi mereka zahirkan kali pertama mengundi dan kali kedua mereka nak mengundi juga kalau ada kesempatan itu. Wan Mio, mungkin boleh kongsikan, kita selalu bercakap tentang anak muda ini, kita ambil salah satu contoh yang paling dekat adalah pilihan raya umum ke-15. Kita tahu gelombang anak muda cukup besar dan bagaimana anak muda bertindak dan membuat satu keputusan yang cukup besar. Kumpulan anak muda itu adalah kumpulan kedua dalam statistik ataupun demografi pengundi dan mereka telah melakukan tanggungjawab yang cukup cemerlang. Mungkin pada waktu ini gelombang yang sama akan disaksikan daripada pilihan ke-15. Tak kiralah mereka mengundi yang mana satu, tetapi tanggungjawab yang sama akan dizahirkan ataupun dilaksanakan pada PRN ini, pandangan Wan Mio? Cik Fauzi, basically kalau kita tengok pasal gelombang ni kan, dia sebenarnya satu yang kita tak rasa dia predictable tau. It's not predictable. Gelombang ni it can goes based on what narrative, apa yang berlaku, dan what is the motivation. Yang pengundi-pengundi ni tak kisahlah orang muda ke, orang yang dah berumur ke, dia motivation tu yang akan menentukan sama ada gelombang tu akan berlaku ke tidak. Menjawab pada pilihan raya yang lepas tu, kenapa gelombang tu berlaku adalah they felt that ada satu kumpulan mungkin the first time voter dia rasa the eagerness nak pergi, keterujaan nak mengundi. Ada satu kumpulan pula dia rasa macam perlu nak mengundi ni sebab budaya kita, sebenarnya bukan budaya kita, budaya demokrasi ni people don't vote politician ataupun government in, they vote people out. Meaning to say, lebih kepada pilihan raya ni menghukum orang yang tidak serve sebenarnya. Jadi jika dijawab ataupun pertanyaan sama ada gelombang ini akan berlaku ke tidak, kita tunggu dan lihat pada election yang akan datang, dan saya percaya ia akan berlaku. Sama ada orang marah daripada satu pihak yang sekarang ini menjadi kerajaan, ataupun marah orang
yang menjadi pembangkang yang tidak perform ke macam mana, itu bergantung pada. Tapi gelombang ini dia tidak dipredik. Macam tsunami lah, kita bukan tahu dia datang. Dia macam itu lebih kurang. Uzi mungkin boleh kongsikan. Uzi berada ataupun belajar menuntut di UKM Bangi dan saya percaya mungkin boleh juga dikongsikan pengalaman mahasiswa di UKM sendiri pada PRU 15 yang lepas, dan juga mungkin ada perancangan-perancangan yang sudah diatur untuk mahasiswa yang akan menunaikan tanggungjawab pada PRN ni yang berada di luar negeri, di luar kawasan Bangi satu, di luar negeri Selangor tu satu. Kerana kita percaya ada rakan-rakan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin datang daripada pantai timur, daripada utara ataupun daripada selatan, tetapi mereka belajar di UKM misalnya ataupun di kawasan anda, tapi terpaksa untuk kali ini terpaksa mungkin kena keluar sedikit belanja lebih untuk menunaikan tanggungjawab untuk Uzi untuk kali kedua. Mungkin boleh dikongsikan sikit. Kalau dari kacamata mahasiswa universiti, kami macam saya terlibat dalam pimpinan anak negeri. Jadi kita bekerjasama dengan MPP ataupun dalam kalau UKM kita panggil Kesatuan Mahasiswa UKM. Jadi dan kita juga bekerjasama dengan SHIPI untuk menggunakan aset-aset universiti seperti bas-bas universiti untuk kita bawa student ini, beri peluang untuk mereka terlibat sama dalam pesta demokrasi kali ini. Jadi di samping itu, selain daripada inisiatif bas-bas universiti, kita juga bas-bas tersebut, katakanlah daripada 10 bas, kita utamakan negeri-negeri yang banyak populasi pelajar lah. Contohnya di Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jadi kalau daripada negeri saya yang kecil macam Pulau Pinang, kita ambil inisiatif sendiri untuk hubungi kerajaan negeri ataupun calon-calon lah ahli politik yang bertanding untuk beri kita bantuan supaya kita boleh bawa pulang pelajar balik mengundi untuk PRN kali nanti. Syamin, kalau mungkin ada rakan-rakan lain yang nak ikut serta lah Syamin, mungkin sebelum ni mengundi secara pos, lepas tu kemudian mengundi secara fizikal, adalah proses yang akan dilakukan. Berbaloi ke nak buat satu tanggungjawab ni dengan kos yang begitu ataupun harga yang cukup besar untuk Syamin? Maksud Fauzi, Berbaloi tak kalau contoh untuk Syamin sendiri, kalau sebelum ni mungkin mudah undi pos, tak memerlukan kos yang begitu besar hanya. Tapi kalau nak secara fizikal nak kena pulang, tapi sebelum tu nak kena daftar dahulu atau proses secara SPR, berbaloi ke pengorbanan itu dilakukan untuk Syamin untuk nak mengundi? Saya rasa kalau orang yang boleh afford untuk datang balik ke negara untuk mengundi, saya rasa memang berbaloi lah. It's priceless untuk mengundi tu, sebab perubahan yang kita boleh buat perubahan yang kita boleh buat dengan mengundi tu sangat besar. Dan kalau yang boleh buat tu rasanya memang patut buatlah. Wan Mio mungkin juga boleh kongsikan, saya tak naklah kata apa inisiatif di bawah parti ataupun di bawah logo anda, tapi mungkin boleh dikongsikan. Kita tahu setiap kali pilihan raya negeri akan ada inisiatif, tak kira lah daripada parti apapun, dan juga yang paling penting adalah daripada kelompok individu, masyarakat awam itu sendiri, mereka ada inisiatif. Kita lihat masa PRU ke-15 dulu, ada yang berkongsi inisiatif untuk kapul, untuk balik atau pulang ke negeri ataupun di kawasan yang hampir kurang sama. Mungkin pada waktu ini, apa idea-idea yang boleh dikongsikan oleh Wan Mio melihat kepada trend anak-anak muda yang pulang mengundi? Apa idea daripada Wan Mio untuk menggalakkan ataupun nak melancarkan proses pergerakan anak muda untuk pulang mengundi? Setakat ini daripada pihak yang di sebelah saya, kita telah memulakan inisiatif mahasiswa balik mengundi dengan mengenal pasti kumpulan-kumpulan di kampus yang ingin balik mengundi mengikut saluran-saluran ataupun dia punya PDM ataupun dia punya DUN tempat mengundi. Kita kenal pasti mengikut kampus, kita ada wakil-wakil di kampus yang buat what we call survey ataupun kita buat satu borang kajian terbuka lah kalau dia orang perlukan. Dan maklumat tu akan disalurkan kepada jentera calon-calon sendiri. Jadi itu bergantung pada mereka macam mana mereka nak buat. Yang kedua adalah kami dalam proses menulis surat keluar, dan kebetulan memang kalau di Universiti IPT, baik IPTA, IPTS, mereka ada satu majlis nama dia Majlis Hal Ehwal Pelajar yang sedang bergerak. Yang saya difahamkan dalam waktu terdekat diorang akan ada awareness punya kempen untuk mengundi. Yang kedua, the second thing kita akan minta adalah jika kampus itu sendiri boleh menyediakan pengangkutan pulang. Maknanya atas inisiatif yang kita nak maximize ataupun nak memaksimalkan jumlah turnout pada hari pengundian,
kita akan galakkan ataupun lebih pada sedikit orang panggil desakan lah kepada universiti-universiti untuk menyediakan pengurutan. Tapi ada juga kita sarankan kepada macam rakan kita yang bersama dalam dialog hari ini, tim Uni 18 untuk buat inisiatif balik mengundi yang kapul yang diorang pakai app sebelum ni. Tapi dari masa ke masa dia akan develop mengikut keperluan pada waktu itu. Sebab masalah balik mengundi ni saya tak lihat dia berlaku dekat negeri-negeri utama macam Selangor Negeri Sembilan ni dia tak ada isu orang nak balik lagi. Dia tak ada kos ni, tak ada masalah. Jaraknya tak jauh. Yang jadi masalah macam nak balik Pantai Timur, nak balik utara ni, yang ni very costly sebab banyak kita punya universiti ni duduk dekat bandar. Jadi itu yang jadi masalah. So from our side kita dah memulakan inisiatif mahasiswa balik mengundi, kumpul data untuk call in people. Tidak mengira parti, semua boleh hantar data, kita akan bantu. Kalau saya nak tanya soalan ni tak adil untuk dua orang ni sebab mereka akan memayungi ataupun menaungi parti-parti mereka. Untuk Syamil sendiri setuju tak kalau akan ada satu inisiatif bas percuma untuk mahasiswa pulang ke kawasan negeri masing ataupun tiket penerbangan mungkin adalah diskaun ataupun harga istimewa yang disediakan. Anda setuju benda tu? Yeah, definitely. I think one of benda yang memang membuat susah lah nak balik rumah untuk mengundi, terutamanya untuk pelajar yang berada di luar negara tu adalah kosnya. So banyak kawan saya yang sekarang kita memang berterima kasih lah sebab dapat mengundi secara pos. Tapi bila kalau tak boleh tu memang kos dia banyak orang yang tak boleh tanggung. Saya sendiri pun saya rasa kalau tanpa diskaun tanpa apa susah nak tanggung sebenarnya. So kalau ada inisiatif untuk tolong kita balik rumah untuk mengundi dalam secara fizikal, yes, it will be very helpful. Apa pertimbangan bagi mahasiswa untuk pulang mengundi? Adakah tarikh penetapan tarikh pilihan raya itu sendiri ataupun akan ada bantuan-bantuan seperti ada bas ataupun inisiatif yang dilakukan untuk mahasiswa? Apa pertimbangan untuk saya akan pulang mengundi jika ada ni? Apa syarat-syarat kalau diletakkan untuk mahasiswa untuk pulang mengundi ni? Kalau kita bercakap dari sudut mahasiswa, semestinya kita akan melihat pertama sekali dari segi kewangan lah. Nak balik, kalau macam saya Pulau Pinang, kalau kita balik dengan kereta saja dah cecah mungkin RM100 betulnya, dan itu kalau pergi balik. Jadi yang paling pertimbangan utama adalah macam tadi inisiatif yang kita nak lah, which is kita perlukan bantuan sebab tak semua mahasiswa mampu. Jadi pertimbangan yang utama adalah di segi bantuan untuk kita bawa student pulang balik ke universiti. Dan yang keduanya adalah tarikh. Sebab kita untuk umat Islam terutamanya akan ada raya haji, kemudian nanti kita akan ada untuk balik mengundi. Jadi 2 kali nak balik. Jadi itu akan memakan kos. Jadi penting untuk tak kisahlah pihak mana yang nak memberi inisiatif supaya bawa pulang, tak kisah NGO, parti politik ataupun universiti sendiri. Jadi itulah pertimbangan yang diambil oleh mahasiswa. Okey, saya nak tanya kawan Mio. Okey, kita cukup dulu kita cakap macam mana pergerakan mobilisasi anak muda. Kita nak tanya tentang apa yang akan jadi pemboleh ubah pertimbangan anak muda pada PRN pada kali ini. Kita tahu pada PRU yang lepas isu seperti isu ekonomi, isu kos sara hidup, isu pekerjaan, isu gaji minima itu cukup dekat dengan anak-anak muda. Tapi untuk pilihan negeri mungkin isunya mungkin sedikit berbeza. Ataupun adakah sama ataupun apa yang menjadi pemboleh ubah ataupun pertimbangan anak muda dalam pilihan raya negeri yang akan datang ni? Menjawab soalan tadi daripada Fauzi pasal apakah orang kata nilai pertimbangan untuk anak-anak muda ni mengundi dulu, ekonomi, sosial apa semua. Jawapan saya dia adalah perkara yang sama. Sebab apa? Mereka akan beri pertimbangan berdasarkan ekonomi, isu kos sara hidup, isu sosial. Kerana apa? Kita memilih golongan pemimpin untuk jadi kerajaan kita ni untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau kita perasan pilihan raya yang lepas, janji-janji untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, itulah tawaran both side ataupun all the three side. Jadi hari ini untuk PRN adalah orang kata peluang kedua. Orang kata untuk mereka buat penilaian semula, adakah pilihan pada PRN yang lepas, PRU yang lepas diterjemah dalam tempoh 8 bulan, 9 bulan ini, adakah ia menjadi hasil daripada apa yang orang pilih yang lepas. Mungkin dia bersifat lokal sebab ni pilihan raya negeri.
Tetapi isu-isu nasional juga sedikit sebanyak akan memberi kesan. Mungkin dekat kawasan ataupun negeri tersebut juga isu-isu di peringkat negeri itu akan memberi faktor. Tetapi isu nasional juga akan banyak membantu dari sudut naratif ataupun punca orang akan mengundi. Jadi orang kata, yang ni aku undi, dia tidak deliver dekat peringkat nasional, apa yang menyebabkan peringkat negeri dia boleh deliver. Jadi perkara-perkara itu juga akan jadi sudut pertimbangan pengundi. Itu kita punya pandangan yang kita tengok lah serata-rata. Uzi kali pertama mengundi pada lebih kurang 6 ataupun 7 bulan yang lepas, pada PRU ke-15. Kali kedua nak mengundi ni, apa mungkin akan jadi pertimbangan? Mungkin Wan Mio kata untuk anak muda mungkin akan ada yang mengatakan akan beri peluang kedua. Tapi mungkin ada pihak mereka berpuas hati dengan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka rasakan pada ketika ini. Daripada sudut ataupun topi mahasiswa sendiri, apa yang jadi pertimbangan anda untuk pilihan negeri ini? Sebagai seorang mahasiswa, terutama daripada jurusan sains politik, saya kita lebih suka untuk melihat dari segi visi dan juga manifesto yang ditawarkan oleh parti-parti politik. Kerana apa? Kalau kita tengok dari segi senario politik yang sekarang ini, ia menarik kerana kalau kita lihat gabungan idea perpaduan tersebut yang menggabungkan PH dan BN yang berlatar belakangkan ideologi yang berbeza. Jadi ini memecahkan satu stigma Malaysia yang mengatakan bahawa Malaysia seakan-akan jumud, politiknya jumud dan juga hegemoni bangsa dan agama semata-mata. Jadi inilah membuktikan bahawa ia satu bangsa Malaysia itu satu yang relevan. Jadi kita akan mempertimbangkan dari segi dasar ataupun aspirasi dasar dan juga visi dan juga manifesto untuk bagaimana formula yang sebenar untuk kita memajukan negeri untuk PRN nanti. Okey, dia tadi Uzi ada menyebut tentang dinamika politik berlaku pasca PRU ke-15. Mungkin boleh dikongsikan, ada tak mungkin untuk Syamin dan juga rakan-rakan lain yang berada di luar negara, mungkin yang berada di dalam negara mungkin lebih tahu ataupun lebih arif tentang selok belok apa yang berlaku dalam tempoh 6-7 bulan ataupun ke belakang ini. Dinamika politik yang berlaku pasca PRU 15 ini adakah akan memberi kesan ataupun akan mengubah apa memberi impak kepada Syamin dan juga rakan-rakan lain yang berada di luar negara yang akan mengundi sekali lagi untuk PRN ini ataupun bagaimana? Saya rasa saya kurang arif nak bercakap pasal topik ini, tapi cuma dari sudut personal atau cara saya bercakap bila discussing dengan kawan, kita tak I don't think I'm well versed to answer this question actually. Adakah anda mengundi sebab gabungan parti ataupun anda mengundi sebab isu-isu ataupun topik-topik apa tawaran yang mereka perjuangkan? Right. So saya mengundi mengikut tengoklah apalah isu yang saya mengalami atau melihat apa Malaysia mengalami masa saya berada di negara ni. Saya juga tengok saya tak tengok parti, saya tak tengok macam saya minat this particular, it's all tengok apa yang boleh ditawarkan oleh the candidates. It's what is the best for these issues that I nampak dalam my community lah. Alright, saya ada lebih kurang saya kira 2 ataupun 3 minit sebelum kita nak pergi berehat. Mungkin secara ringkas untuk ketiga-tiganya, kita dah melihat bagaimana gelombang anak muda pada PRU ke-15. Mungkin ini adalah suara yang saya nak anda suarakan untuk waktu ini. Jangan pandang rendah ataupun underestimate suara dan juga tindakan anak muda. Kita dah lihat bagaimana mereka buat keputusan. Seperti yang saya katakan, tak kira lah apa warna ataupun pilihan anda, tapi partisipasi anak muda cukup penting untuk membuat keputusan negara bangsa ini. Wan Mio mungkin boleh kongsikan. Anak muda perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan bagaimana signifikan dan juga impaknya nanti pada pilihan raya negeri ini nanti. Okey, basically bila cakap anak muda perlu laksanakan, ya betul. Bukan saja anak muda tetapi semua lapisan yang boleh mengundi. Especially yang kita kata tadi anak muda lah, sebab baru pilihan raya lepas pun dia anak muda ni memberi kesan yang sangat ketara kepada pola ataupun corak pengundian pada pilihan raya lepas. Ya betul.
Jadi dia bukan masalah nak mengundi atau tidak. Dia perlu faham bahawa mengundi ini adalah salah satu tanggungjawab. Tanggungjawab yang macam mana? Ia akan menentukan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, macam mana tempat teduh yang kita duduk tu, itu ditentukan melalui nilai undi kita tu. Itu nilai undi kita. Walaupun satu itu, dia akan menentukan orang yang akan membantu kita daripada perkara-perkara yang asas dalam kehidupan kita. Jadi nak pilih bukan sekadar ikut manifesto, sebab saya risau. Manifesto ni bila dia kata bergabung ke berpecah, dia kata manifesto dah tak terpakai. Tetapi pilih mengikut keyakinan kita kepada orang yang boleh ataupun kumpulan yang boleh mentadbir. Dalam keadaan susah dan senang, dia boleh melihat dari perspektif yang lebih meluas untuk rakyat. Jadi banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan mengikut keadaan-keadaan semasa. Kalau manifesto saja, saya rasa ramai rakyat kita ni dah banyak kali election ataupun pilihan raya dah dikecewakan dengan manifesto, baik mana-mana kumpulan. Jadi ujungnya yang paling latest ni pun dikecewakan juga. Saya harap bijaklah memilih. Silakan. Okey, untuk berlaku adil, saya fikir semua parti pernah merasai berada di kursi kerajaan, tapi untuk waktu ini daripada mahasiswa sendiri mungkin boleh dikongsikan macam mana anda nak yakinkan diri sendiri dan juga anda yakinkan rakan-rakan anda yang mungkin pada periode ke-15 terlepas pandang tanggungjawab ini dan mungkin masih lagi ragu-ragu untuk laksanakan tanggungjawabnya. Macam mana anda yakinkan mereka ini adalah peluang anak muda untuk mengubah ataupun untuk menjadikan Malaysia yang lebih baik? Ya, saya lebih suka untuk kita melihat dari segi pola pengundian daripada anak muda. Kerana kali ini penting, macam saya sentuhkan tadi bahawa PH dan BN itu yang berbeza ideologi, apabila bergabung, kita akan melihat bahawa daripada keputusan pilihan raya negeri nanti, kita akan belajar beberapa indikator. Pertama, adakah anak muda suka ataupun boleh menerima dengan idea pembentukan kerajaan perpaduan. Kedua, adakah anak muda masih lagi sangkut dengan persepsi ataupun naratif yang dimainkan oleh satu pihak yang mengangkat soal Melayu Islam semata-mata tanpa mengambil kira tentang kaum-kaum yang lain. Ataupun yang ketiga adalah adakah anak muda itu bosan dengan senario politik, dengan drama politik. Jadi penting untuk kita melihat. Dan ini sebenarnya hakikatnya terpulang kepada parti politik bagaimana mereka memainkan naratif politik untuk meyakinkan anak muda untuk turun dan keluar mengundi untuk pilihan raya negeri nanti. Okey, Syamin, saya ada 1 minit sebelum kita lagi berehat ni. Mungkin boleh dikongsikan. Biasanya kalau pilihan raya, tak kira lah pilihan raya umum ke pilihan negeri ni, parti-parti ataupun individu yang bertanding ni mereka ada manifesto yang mereka tawarkan. Mungkin untuk waktu ini, untuk Syamin sebagai pengundi, apa syarat ataupun apa yang anda mahukan kepada parti ataupun individu yang akan bertanding nanti? Ini sebenarnya yang saya mahukan. So, anda kena dengar suara saya dan anda perlu ikut saya untuk anda dapat undi saya. Mungkin daripada Syamin. Jadi, I think like satu kerajaan kenalah mempertimbangkan semua warga rakyat. Tak kisah apa pandangan politik mereka, apakah cara lifestyle mereka. Kerajaan kenalah mempertimbangkan apa yang terbaik untuk mereka. Kalau ada yang have no access to clean water, benda tu kenalah ditengokkan. No access to, kalau sekolah mereka tidak dibina dengan baik, itu kena ditengokkan. So it's parti yang mana-mana parti yang atau individu yang mempentingkan kebaikan rakyat daripada memainkan politik lah. Itu yang saya penting. Saya nak tengok daripada individu yang that's going to be running in the election. Mereka meletakkan anak muda di hadapan sebelum kepentingan dia diri sendiri. Itu yang anda maksudkan. Dialog anak muda akan kembali selepas ini. Kita nak rehatkan 3 orang ni dahulu. Kita akan ada 3 lagi anak muda yang lain nak juga berkongsi harapan dan juga apa yang mereka mahukan dan juga motivasi apa yang mendorong mereka untuk kembali menunaikan tanggungjawab mereka selepas periode ke-15 kepada pilihan raya negeri yang akan datang ini. Dalam Dialog Anak Muda selepas ini. Baik, kembali dalam Dialog Anak Muda. Untung kita berada di Uptown PKN Shah Alam ni kerana kawasannya berbumbung. Jadi walaupun berlaku ataupun ada hujan di luar, tapi kita sempatlah bertuduh untuk kita teruskan diskusi untuk segmen kedua ini.
untuk segmen kedua ni kita masih lagi nak teruskan diskusi berkaitan apa yang menjadi motivasi anak-anak muda ni untuk melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab mereka sekali lagi. Kalau di Pilihan Umum ke-15, excited ataupun keterujaan mereka cukup luas, cukup besar, dapat dilihat gelombangnya itu. Adakah gelombang yang sama momentum yang akan dizahirkan pada pilihan raya negeri yang akan datang ini? Ada 6 negeri, ikutlah mana-mana kawasan masing-masing yang akan mereka lakukan tanggungjawabnya. Baik, untuk waktu ini kembali saya nak bersama yang pertamanya Siva Balen, pengurusi MIYC Negeri Selangor. Siva, kemudian kita akan bersama nanti dengan Syamilia Nur Azizi, Ketua Penerangan Puteri UMNO Malaysia, dan juga nanti kita akan bersama dengan Ahmad Haziq Ahmad Edi Hafizi, Timbalan Pengerusi Siswa PAS Nasional yang juga mahasiswa. Saya kira di mana? Di USIM. Okey. Mungkin saya nak tanya general dulu soalan, siapa yang pertama kali mengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15? Alright. Siva, saya kira dah 2-3 kali? Dah 2 kali. Okey. Saya nak fokus pada 2 ni dahulu. Okey, mungkin Syamilia, Mel boleh sebut dengan Mel? Mel. Okey, Mel mungkin boleh kongsikan pengalaman mengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15 dan nanti nak undi kali kedua ni pada Pilihan Raya negeri, di peringkat negeri. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman dan juga keterujaan masa mengundi kali pertama PRU 15. Masa PRU 15 tu excited sebab waktu tu kita fikir keputusan yang kita akan buat tu adalah untuk mengubah kerajaan pusat dan juga siapakah Perdana Menteri yang seterusnya. Jadi excited, rasa bertanggungjawab, rasa macam satu undi ni kalau aku sia-siakan boleh jadi tunggang terbalik negara aku. Macam tu lah. Dan untuk PRN pula dia excited sebab saya daripada negeri Selangor. Okay. So saya akan facing another siapa yang akan mengemudi negeri Selangor lepas ini. Boleh saya tahu nanti akan mengundi di mana? Saya mengundi di Don Kapar. Betul. Okey. Untuk Haziq, mungkin boleh dikongsikan pengalaman pertama melakukan tanggungjawab. Mungkin kalau saya dulu bila pengalaman pertama nak mengundi ni dia punya berdebarnya macam nak ambil exam, tapi bila dah kita dah pangkal apa sebenarnya taklah susah sebenarnya nak buat keputusan ni. Mungkin kongsikan sedikit pengalaman anda pada PRU 15. Satunya pengalaman baru yang dah lama tinggal iaitu pergi ke sekolah lah sebenarnya. Sebab sebenarnya tak pernah mengundi, tengok orang pergi sekolah. So bila terima amanah untuk pergi mengundi tu, mulalah beratur di sekolah. Teringatlah zaman-zaman nostalgia dulu. Beratur kat kantin, tak beli makanan pun. Zaman bercinta dia kata kan. So masa itulah mulanya tersedarlah dalam diri, bahawa kita ni walaupun 18 tahun ke atas, boleh kata belia negara kita ni, adanya peranan yang penting dalam tanah air kita, iaitu untuk mengemudi masa depan sebuah negara lah. Yang dikata oleh sahabat saya tadi, kalau tidak melunaskan tanggungjawab ini akan bagi implikasi yang buruk pada negara. Siva, ni cerita 2 anak muda yang pertama kali menunaikan tanggungjawab pada Pilihan Raya Umum yang lepas, tapi kita nak bercakap tentang menuju pada Pilihan Raya Negeri PRN. Kita tahu bila PRU ke-15 itu ada satu gelombang yang cukup besar daripada anak muda. Kita tak bercerita di mana mereka letakkan harapan dan juga tanggungjawab ataupun di mana mereka pangkah itu. Tapi untuk waktu ini mungkin Siva boleh kongsikan melihat kepada gelombang anak muda pada PRU 15, akan adakah gelombang yang sama pada Pilihan Raya Negeri yang akan datang ni? Terima kasih. Kalau ikutkan trend, anak muda ni dia macam ada satu excitement bila diberi tanggungjawab untuk mengundi. Dalam kali pertama, diberi tanggungjawab untuk memilih pucuk pimpinan negara. Ini pula kali kedua, gelombang itu akan berterusan. Kadang-kadang kita tengok di media sosial yang posting-posting dari anak-anak muda yang masih aktif, masih lagi ada suara, ada juga nak posting pasal politik kan. So kita pun teruja. So gelombang itu dia akan terus akan bersambung. Okay. Haziq mungkin boleh kongsikan sebab Haziq dia seorang mahasiswa yang ni dah bekerja. Saya rasa Siva pun sudah ada pendapatan sendiri. Haziq mungkin boleh kongsikan. Kita tahu dalam tempoh 6-7 bulan ataupun dalam setahun yang lepas ni perubahan politik dinamikanya cukup besar berlaku. Kawan menjadi kawan, kawan menjadi musuh. Semalam musuh, hari ini kahwin. Itulah. Kawan menjadi kawan. Kawan menjadi kawan, lawan menjadi lawan. Itulah apa senario yang berlaku. Tetapi dalam tafsiran dan juga apa yang dilihat daripada sudut mata anak muda sendiri, apakah akan jadi hal yang sama? Pertimbangan pada PRU 15 akan sama pertimbangan pada pilihan raya negeri yang akan datang ini, melihat kepada situasi dan juga senario yang berlaku dalam tempoh 6-7 bulan ini?
Kalau kita lihat dalam PRU yang lepas bahawa kerajaan sekarang ni pada masa yang sebelum ini bukan menjadi seorang kerajaan. Mereka terlibat sama dalam mencari undi-undi anak muda. Tapi kalau lihat PRN kali ini, kami berdepan dengan sebuah kerajaan. Adanya dari sudut kita kata David versus Goliath lah di sini. Jadi di sini timbang tara anak muda terletak kepada apakah kejayaan semasa sebuah kerajaan tersebut dan apakah janji yang boleh diberikan oleh pembangkang kepada rakyat. Jadi saya kira itulah saya boleh kata timbangan yang paling utamalah kepada anak muda kali ini, yang di mana disebut oleh sahabat saya Siva tadi, anak muda sekarang semakin aktif, malah semakin giat, malah semakin mengambil cakna berkenaan dengan pergerakan politik, lebih lagi diberikan kemudahan dari sudut TikToknya, dari sudut Instagram dan sebagainya. Jadi melihatkan kepada timbang tara tadi di peringkat pembangkang, apakah janji-janji yang boleh diberikan kepada rakyat, dan di pihak kerajaan apakah kejayaan semasa yang boleh menggamit semula pengundi-pengundi anak muda ini. Okey, Mel mungkin boleh kongsikan itu cerita dan juga suara mahasiswa, tapi saya nak tanya Mel bukan dah luar daripada ruang lingkup mahasiswa, bekerja sendiri, sebab bila kita cakap tentang anak muda ni mungkin perhatian hanya semata-mata mereka yang berada di IPTA ataupun IPTS. Tapi kita jangan nafikan anak-anak muda yang mungkin lepasan sekolah yang terus mencari rezeki, mencari nafkah. Kita bercerita tentang pilihan raya negeri. Tak dinafikan, contohnya di Selangor ada anak-anak perantauan yang mungkin berada di pantai timur, utara ataupun di selatan yang datang ke negeri Selangor, yang berada di Shah Alam untuk mencari rezeki. Kita bercakap tentang pilihan raya negeri, apa yang mungkin boleh menjadi motivasi mereka untuk melakukan tanggungjawab yang sama pada pilihan raya negeri yang akan datang. Saya beranggapan selain daripada tanggungjawab setiap daripada diri masing-masing individu yang ada untuk menunaikan tanggungjawab itu untuk memilih kerajaan negeri yang akan memerintah bagi PRN Kelab, saya rasa tanggungjawab selain daripada itu adalah mereka ingin satu dasar atau polisi yang lebih fresh. Contohnya sebelum ini daripada kerajaan negeri, mungkin ada kerajaan negeri yang memang mampu untuk memberikan inisiatif-inisiatif bagus kepada anak muda. Jadi kita harus pertahankan. Itu antara sentimen ataupun pembawakan daripada anak muda ini yang perlu untuk mereka turun mengundi supaya kerajaan yang mereka rasa boleh bekerja untuk mereka tu bertahan untuk next kerajaan di negeri. Sama juga dengan mungkin ada beberapa negeri yang mereka rasa mungkin kerajaan itu tidak perform. So they need to do something supaya anak muda dalam negeri itu ataupun anak muda di luar sana yang mungkin merantau di negeri mana-mana yang ada PRN ini dapat lebih kebaikan dan inisiatif yang ada. So dekat situ yang saya kira selain daripada tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kena fikir juga undian kita ni adalah untuk penentu masa generasi masa hadapan. Mungkin penentu kepada anak kita akan datang, penentu kepada rakan-rakan kita yang perlukan benefit dan juga inisiatif yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri masing-masing. Saya nak tanya ke Siva sebab Siva pun bekerja sendiri bekerja saya kira? Bekerja. Okey. Mungkin Siva boleh kongsikan, kita nak melihat kepada inisiatif yang mungkin sedang digarakkan ataupun yang akan diatur selepas ini untuk menuju pada pilihan raya negeri, tak kiralah apa parti pun. Biasanya tumpuannya untuk melihat kepada mahasiswa di IPTA. Akan ada sediakan bas khas, bas percuma, akan ada macam manalah nak atur-atur pergerakan mahasiswa untuk pulang ke negeri-negeri, tiket percuma misalnya, kapul dan misalnya. Tetapi kita mungkin kurang pandang bagi mereka yang bekerja sendiri ataupun yang bekerja, status mereka yang mencari rezeki. Anak-anak muda juga ada yang mungkin gajinya tak begitu besar. Kalau nak bandingkan mereka yang berusia atas 40-an, mereka juga memerlukan inisiatif-inisiatif sama seperti mahasiswa pergerakan pulang untuk mengundi. Mungkin Siva boleh kongsikan apa idea-idea ataupun cadangan-cadangan yang boleh untuk galakkan mereka pulang mengundi pada pilihan raya negeri akan datang ni. Untuk yang harapan kita untuk undian kali ini, sebab yang undian yang lepas tu pada weekdays. Yang akan datang ni, kalau nak tarik undi-undi muda ni, sebab ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk melibatkan anak-anak muda ni datang mengundi. So harapan kita adalah hari undian tu dalam weekends, okey. Sabtu atau Ahad, atau kalau boleh kerajaan kena ambil inisiatif isytiharkan cuti untuk menggalakkan cuti umum. Okey. Sebab ini bukan lama, 5 tahun sekali. Ini macam raya kan, balik kampung lah, undi lah, pergi sekolah kan. Inisiatif kerajaan kena ke arah tu. Yang kedua tu, kalau boleh
bagilah bantuan sikit untuk golongan dari 18 hingga 23 tu nak pulang nak undi kan. Golongan yang undi 18 ni kena bantu sikit supaya kita bagi mereka sedikit bantuan supaya mereka ada minat nak pulang undi untuk menentukan kerajaan yang akan datang ni, kerajaan yang 5 tahun yang mereka nak pilih itu, mereka pun ada juga satu penglibatan. Saya nak tanya kepada Haziq. Haziq mungkin boleh kongsikan daripada mahasiswa sendiri. Sebab walaupun mahasiswa ni bukan bekerja tetapi mereka juga berdepan dengan isu kos sara hidup. Jadi adakah berkaitan dengan isu kos sara hidup, tambang mahal, tiket nak pulang tiket habis ataupun tiket begitu mahal menjelang pada hari pengundian itu nanti, adakah itu akan jadi pertimbangan? Maknanya isu ataupun faktor ekonomi juga akan menjadi pertimbangan anak muda untuk pulang mengundi. Sedikit pandangan Haziq. Kalau menurut kawan-kawan saya, kalau dengan harga RM50 di atas tangan dia, baik dia beli makanan lah bagi kawan-kawan saya. Jadi kalau kita lihat daripada sentimen mahasiswa ini, bahawa duit itu begitu penting dalam kehidupan seorang mahasiswa. Kerana dengan duit itulah dia akan makan, dengan duit itulah dia akan bayar sewa rumah, dengan duit itulah dia akan beli minuman dia, dengan duit itulah dia akan beli nasi bungkus dari kedai, dan kalau makanan paling tradisional untuk mahasiswa ni adalah nasi bujang. Jadi kalau kita kaitkan dengan undi akan datang, PN nanti akan memakan kos yang begitu besar. Kalau mereka tinggal jauh, kena bayar tempah bas. Kalau ada inisiatif pun, adanya bas carta daripada badan-badan pelajar maupun IPT sendiri disediakan. Tapi masih lagi adanya kos. Jadi kalau pada pandangan saya, dari sudut ekonominya memang akan jadi antara tibang tarik utamalah kepada mahasiswa, kerana mereka lihat kan, seperti mana Siva kata tadi, memerlukan pada cuti, benda itu pun terpakai kepada mahasiswa juga. Kalau lecturer kata tak boleh tinggal kelas, kena masuk kelas. Kalau ada exam, kena ada exam. Jadi benda-benda tu bukan sekadar ekonomi sahaja, tapi kehidupan sendiri seorang mahasiswa tu perlu diambil berat oleh kerajaan bagi memaklumkan tarikh lebih awal lah untuk PRN. Saya kira gambaran yang diberikan oleh Haziq itu cukup penting kerana itulah realiti mungkin dihadapi oleh segelintir ataupun sekelompok ataupun mungkin sebahagian besar kumpulan mahasiswa. Mel, mungkin boleh dikongsikan. Kita bercakap tentang nak memotivasikan anak muda pulang mengundi apa semua. Mahasiswa ada pertimbangan dia berkaitan dengan isu poket mereka. RM50 baik makan, beli makanan, tetapi untuk mereka yang bekerja, adakah berbaloi untuk melakukan ataupun membuat satu pengorbanan yang mungkin sedikit besar? Mungkin mereka bekerja di Shah Alam tapi mengundi di Pantai Timur ataupun perlukan kos yang begitu besar juga kan. Jadi adakah berbaloi untuk mereka melakukan seperti itu untuk melakukan tanggungjawab ataupun menunaikan undi mereka pada PRN ni? Berbaloi atau tidak? Kalau ditanya kepada saya personally, isu pokoknya adalah tanggungjawab. Apa-apa pun kita kena tunaikan tanggungjawab. Apa-apa pun kepentingan kita dalam setiap negeri, sebab kita PRN ataupun PRU akan datang, negara itu sendiri berbalik kepada kita anak muda. Kalau kita tidak memilih, kita tidak boleh komplain. Kalau kita tidak melakukan tanggungjawab kita, jangan bising after PRN dan sebagainya. Lepas keputusan dah keluar, baru kita nak berbising dan sebagainya, nak buat rusuhan konon ataupun demonstrasi dan sebagainya, dah tak valid. Sebab tu bila kita cakap pasal, saya faham ada anak muda mungkin tengah struggle dengan kehidupan, kos sara hidup yang tinggi, dan juga ada yang dalam kalangan mereka tidak mampu untuk mengeluarkan at least RM50 pun, sebab kita faham tak semua orang boleh untuk melakukan sedemikian rupa. Sebab tu kita kena panggil kerajaan juga pembangkang untuk bantu sama-sama memberikan solusi yang baik, contoh cuti, ataupun mungkin daripada NGO-NGO yang terdekat, movement yang terdekat, untuk berikan sedikit duit poket kepada mereka untuk pulang ke kampung, supaya bebanan yang mereka tanggung itu tidak 100% ditanggung oleh mereka. Half of them adalah ditaja ataupun ditanggung oleh kerajaan ataupun mana-mana pihak yang mahukan undi mereka ini. Sebab tu saya kira at the end of the day, bila kita bercerita tentang would it or not, itu perlu kerana ini masa depan negara, dan juga kebaikannya itu akan berbalik semula kepada kita yang menghuni negara Malaysia ini. Siva, saya nak tanyakan berkaitan dengan motivasi anak muda ini. Kita tahu bila PRU ke-15 ni excited ataupun keterujaan mereka tu cukup luar biasa. Untuk pilihan raya negeri ini, setelah melalui 6-7 bulan pasca pilihan raya umum yang ke-15, kita tahu dalam tempoh 7 bulan ni je macam-macam yang berlaku. Jadi adakah benda ataupun perkara senario yang berlaku ini akan menjadi satu pertimbangan yang cukup besar untuk anak muda? Nak pulang ke tak pulang? Sebab kalau pulang nanti
orang politik juga yang akan buat keputusannya. Tapi mungkin bagaimana kita nak memahami pertimbangan yang dilakukan oleh anak muda ni? Kalau ikutkan anak muda yang PRU 15, mereka lebih terarah kepada teruja, nak undi, nak pilih macam tu kan. Lepas dah 6 bulan berlalu, mereka pun ada tengok macam mana orang yang kita undi ni ada tak betul-betul buat kerja ke tak. Kerajaan yang kita pilih atau pemimpin yang kita pilih ni, dia betul-betul kita pilih yang betul atau kita pilih yang salah. Sebab dah ada 6 bulan ni, dah boleh jadi benchmark lah. So mereka dah ada satu keputusan. Kalau yang dah buat salah tu akan tukar. Kalau yang dah undi, mereka anggap sebab yang undi ni rahsia. Maybe person tu dia anggap yang undi yang saya bagi ni orang ini memang berwibawa ke apa ke, dia akan bagi. So yang akan datang ni untuk pilihan raya negeri ni, mood ini akan berterusan. Sebab mood ini dah baru 6 bulan, mereka boleh menilai apa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan maupun pembangkang. Sebab dua-dua pun mereka melakukan apa yang mereka bolehkan. So dua-dua saya ni mereka akan pertimbang. Dan seperti yang pilihan raya yang lepas, yang pilihan raya negeri ni, saya jangkakan akan ada juga gelombang yang baru. Sebab anak muda ni dia pandai menilai. Kalau dulu ikutkan trend, sekarang pandai menilai pula. Saya dah undi macam mana kerajaan ini dia betul-betul buat kerja ke atau pembangkang buat kerja ke, dia boleh menilai. So dia akan yang pilihan raya negeri yang akan datang ni, dia akan jadi satu lagi gelombang anak muda. Maybe dia boleh pro kepada kerajaan, dia boleh pro kepada pembangkang. Tapi anak muda ni pasti akan ada dia punya trend tu, dia akan terus akan sambung. Siva setuju kalau ada mungkin suara-suara yang mengatakan anak muda ni hanya pandai bising kat sosial media aja. Kalau TikTok dia lah paling champion. Tapi bila di hadapan ataupun secara nyata realitinya mereka tak bersuara pun. Ataupun hasratnya mereka tak terkeluar apa terbungkam orang kata. Tapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan. Jangan underestimate, jangan rendah-rendahkan suara dan juga peranan yang dimainkan oleh anak muda yang mungkin akan dilakukan pada PRN kalau ni. kita tengok keputusan yang lepas, inilah yang kita terlepas pandang. Orang-orang lain seperti ada juga di mana blok pembangkang ke atau blok kerajaan ke, kita terlepas pandang. Kita anggap tak, sebab yang study-study yang dulu dia menyatakan undi 18 ni dia takkan keluar. Dia sebelum PRU itu, mereka mengatakan tak, undi 18 ni dia takkan keluar, dia akan ikut rumah bapa. So kita anggap macam tu. Tapi gelombang tu lain. Semua orang dia orang memang setuju undi 18 ni jadi mereka jadi macam kingmaker lah. Kalau ikutkan saya memang kingmaker. Undi itu sebab dia memang ada penambahan undi dari 20% ke 30% setiap parlimen. Sekarang kan DUN pun sama. So dia akan jadi kingmaker. So kita dah tahu dah ini akan jadi trend. So kita jangan anggap undi 18 ni macam anak muda ni dia pandai cakap je, tapi masa nak buat keputusan dia tak pandai. Kita dah tunjukkan Tak undi pun. tak undi, tapi dekat PRU 15 kita dah buktikan. PRU 15 saya ingat trend ni akan meningkat. Dia perutusan yang mengundi tu dia akan meningkat. Dia akan mencetuskan satu lagi gelombang yang baru lah. Alright. Okey. Haziq mungkin boleh kongsikan juga pada waktu ini. Siva kata anak muda ni kingmaker. Jadi sebagai kingmaker ni, saya kalau boleh tak nak guna perkataan manifesto sebab kadang-kadang manifesto ni cukup panas di telinga sesetengah orang. Tapi mungkin apa tawaran-tawaran yang sepatutnya menjadi pertimbangan orang-orang politik ini? Mungkin boleh dikongsikan. Kalau daripada kacamata seorang mahasiswa adalah di mana dia graduasi daripada IPT atau IPTS adalah kebolehpasaran seorang mahasiswa lah. Kalau kita lihat isu lambakan graduan ataupun isu unemployment yang kita selalu dengar saban hari ini merupakan antara isu yang panas di kalangan mahasiswa. Kerana mahasiswa ni telah mengharungi 3 ke 4 tahun. Kalau macam saya, seorang pelajar undang-undang, kena mengharungi 5 tahun di kampus. Tapi bila keluar dari kampus, tak ada pekerjaan. So, daripada kacamata mahasiswa, sebaiknya lah tawaran-tawaran daripada ahli politik kita ni adalah yang pertama adalah untuk menyelesaikan masalah kebolehpasaran seorang mahasiswa. Sebab kita selalu boast pasal diri kita ni orang yang
satu tanah air yang melahirkan graduan, melahirkan ahli profesional dan sebagainya. Tapi kita tersilap pandang bahawa kita tak bagi peluang pula kepada ahli profesi tersebut. Jadi kalau pada saya pertama adalah selesaikan masalah graduan ni, di mana kita dapat saban tahun adanya tak dapat bekerja, adanya bekerja dalam gig ekonomi, menjadi driver Grab, penghantar makanan, Foodpanda dan sebagainya. Bukan kita nak menjatuhkan kerja-kerja tersebut, tapi hakikatnya mahasiswa lebih pada itu sebenarnya. Okey. Saya nak tanya kepada Mel, mungkin situasi apa yang berlaku di pilihan raya umum. Pilihan raya umum tu di peringkat persekutuan. Tapi kita bercakap tentang pilihan raya negeri PRN ni, ia berkisar ataupun merujuk kepada apa yang berlaku di negeri-negeri. Mungkin pada waktu ini Haziq sebagai mengangkat topi mahasiswa itu berkongsi tentang isu ekonomi dan juga isu poket anak muda. Tetapi mungkin ada sedikit perbezaan kalau kita bercakap tentang di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Di peringkat persekutuan biasalah isu ekonomi, isu kos sara hidup, isu pekerjaan, lambakan mereka yang masih lagi menunggu pekerjaan. Tetapi di skop ataupun di konteks negeri-negeri mungkin berbeza. Di Pantai Timur mungkin skop ekonominya berbeza dengan nak dibandingkan dengan utara. Apatah lagi di negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan mungkin ekonomi ataupun rutin aktiviti ekonominya mungkin sedikit ataupun mungkin berbeza berbanding dengan dua regional atau wilayah yang saya masukkan sebentar tadi. Mungkin daripada Mel sendiri sebagai anak muda, keperluan untuk memenuhi tuntutan ekonomi anak muda adalah berbeza pada pilihan raya negeri ini. Mungkin sedikit kongsi pandangan. Betul kata Fauzi sebentar tadi, kalau kita tengok di belah Pantai Timur berbeza cara mereka, ekonominya, pergaulannya, sosialnya, semua berbeza. Dan di belah utara juga berbeza apabila kita ada kerajaan di sana yang sebelum ini didominasikan oleh yang sekarang ini adalah kerajaan persekutuan. Dan kalau perasan juga di Selangor adalah satu kawasan ataupun satu hub yang memang sememangnya rancak dari segi ekonominya, sebab semua orang daripada negeri-negeri yang ada ni pun akan come to the Selangor atau KL untuk mencari pekerjaan. Dan bila kita tengok pandangan ataupun mungkin harapan lah daripada anak muda yang ada di sekeliling negeri-negeri yang PRN ini, saya kira antara salah satu benda yang saya kira lah yang mereka mahukan adalah perubahan semasa seiring dengan keperluan anak muda. Contohnya kalau di Kelantan ataupun di Terengganu, kita tengok anak muda ramai mungkin turun ke Selangor atau KL untuk mencari pekerjaan. Mungkin selepas ini perubahan yang mereka boleh lakukan adalah pencambahan pekerjaan di sana supaya anak muda itu tak perlu dah pulang ke Selangor ataupun merantau ke Selangor KL dan stay sahaja di kampung-kampung masing-masing dan dapat menjana pendapatan sendiri. Saya yakin pasti itu ada. Cuma peluang pekerjaan itu tidak segairah ataupun serancak di Selangor dan Kuala Lumpur. Dan sama juga dengan negeri yang lain. Contoh di utara, Penang, Kedah, kita nampak bagaimana keadaan di sekeliling anak muda sendiri mahukan something yang lebih positif. Kalau kita tengok di Kedah, kita tahu yang anak muda ada je yang memang selesa dah duduk di Kedah. Sebab mungkin kesibukan di bandar menyebabkan mereka memilih di desa lah daripada di kota. Tetapi itu yang perlu diambil berat oleh kerajaan negeri untuk memberikan inisiatif tertentu supaya mereka ni boleh menjana pendapatan di kampung masing-masing. Itu lebih baik sebenarnya. Saya kira ini bukan penamat untuk kita bercakap ataupun berdiskusi berkaitan dengan harapan anak muda menjelang pilihan raya negeri PRN yang akan datang. Saya kira ini sebenarnya permulaan untuk kita melakukan diskusi dan juga perbincangan, membawakan suara lebih ramai anak muda, bukan sahaja di media sosial tetapi di diskusi seperti ini untuk kita nak suarakan kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana anak muda boleh melakukan perubahan dan anak muda juga ada suara dalam konteks negara bangsa yang disebut sebagai Malaysia. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Dalam Anak Muda, saya Fauzin, kita jumpa lagi.